Zul Razak dalam sesi pertama saya hari ini 2 sampai 4 insya-Allah malam nanti Pian jam 8 sehingga jam 9 kita ada Follow the Bull Show seperti sebut Zatul tadi, saya Zatul dan juga insya-Allah Imran akan bersama kita 3 orang akan mengupas kepada apa yang berlaku tahun ni, apa yang kita jangkakan dalam tempoh terdekat pada permulaan 2022. Jadi topik kita hari ini instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan, tetapi saya masih lagi teruskan kepada apa yang kita bincangkan mengenai struktur pasaran. Jadi hari ini kita akan sentuh kepada diagonal, kita akan sentuh juga kepada korektif untuk hari ini dan kita akan mula masuk kepada market dynamic esok dan juga lusa. Tapi ini tapi kita akan merangkumkan sekali lah dalam few modis ni wassalam Sufi. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada pedagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembuat asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Ya, Sufi. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran tu Okey, jadi pagi tadi Jepun kita ada untuk KDNK dia keluar lebih rendah daripada jangkaan. Pasaran menyatakan bacaan yang lebih positif 0.4, ada dekat Forex Factory negatif 0.8. Tetapi bacaan akhir dia keluar negatif 0.9. Zatul, maybe can ask kita punya IT mengenai kalender kita tak updated dia punya data tu tak keluar sejak semalam Zatul. Mungkin boleh cek balik, bagi tahu dekat ni lah MKT apa dia untuk hari ni. Kita ada untuk awal pagi tadi kita ada data untuk stok minyak mentah, stok minyak mentah US yang menunjukkan penurunan simpanan yang lebih tinggi daripada jangkaan dan ini sedikit menyokong kepada pergerakan harga minyak awal pagi tadi pada jam 5.30 pukul 6 pagi tadi kita juga ada tumpuan kepada Bank of Canada hari ini. Dijangka Bank of Canada akan mengekalkan kadar faedah but dengan bahasa yang lebih positif, 4 kali kenaikan kadar faedah dijangka untuk tahun depan dengan kenaikan inflasi, dengan sektor pekerjaan yang kukuh, dengan pertumbuhan ekonomi yang dijangka mengukuh di Kanada. Jadi Bank of Canada dijangka akan mengekalkan polisi sedia ada tetapi dengan bahasa yang lebih hawkish, yang lebih positif jadi itu sebabnya anda nampak pergerakan Kanada dolar tu kuat semacam selain daripada harga minyak dan sentimen positif dalam pasaran itu yang besarnya sebenarnya pada besok sebabnya pada hari Jumaat hari Jumaat kita akan ada data inflation US. Jadi ini semua maybe volatility untuk jangka pendek data-data ni. Okey, kita tengok dekat chart apa yang kita nampak semasa. Okey, jadi ini adalah pergerakan untuk S&P 500. Saya ceritakan dulu apa view semasa kita. So kita ada pergerakan yang berlaku sejak dari Mac tahun lepas di mana struktur yang berlaku sekarang ni adalah sejak dari Mac tahun lepas. Itu adalah satu kampung lah sekampung dia punya move ni satu struktur. The idea is sekiranya kita nampak pergerakan dalam satu struktur ni, dia dibentuk oleh 5 wave. Itu menurut Elliott Wave, 5 ataupun 9, kalau anda kira lekuk-lekuk dia, 13, 17, dan tambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu adalah idea dia lah. Kalau kita katakan dia dalam trend, dalam satu struktur yang membawa kepada trend. Dan sekiranya pergerakan ini habis 5, 9, kalau kira-kira lekuk-lekuk ni satu, dia akan diikuti oleh pergerakan dalam 3 lekuk. 1,
2 dan seterusnya 3. Itu idea dalam elite wave lah ya. Di mana kalau kita ada korektif, kita akan ada 3, 7, 11, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Jumlah-jumlah lekuk dia. Itu menurut elite wave ya. The thing is, persoalannya, adakah movement sejak dari March ni, sejak dari March tahun lepas ni, dia dah habis atau tak? Waalaikumsalam. No? Ya. Ini adalah kali pertama kita ada reset. Macam mana kita tahu bahawa ini adalah kali pertama dia reset? Anda lihat kepada stokastik di sini ya. Ini menunjukkan pergerakan dalam satu set kumpulan. Okey. Jadi dekat di sini pun kita nampak yang sama. Kita ada satu reset. Jadi apa-apa pun ini adalah satu. Saya mula tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kira siri ya. Sequence siri yang nombor-nombor 3, 7, 11, 5, 9 tu. Ini adalah 2 sebab kat sini tak buat low. Jadi kalau dia buat low, situ 2. Ini adalah 2. Jadi kita dapat daripada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kalau kita katakan dia trend. Ini kita dah dapat 1, 2. Persoalannya, adakah kita dapat ini sebagai 3, 4 dan 5 ataupun kita masih lagi dalam pergerakan macam ni. Ini 3, ini 4, ini 5 ataupun ini 1, ini 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 5. Tak kisah. Yang kita dapat confirmkan 1, 2. Ini kita dapat confirmkan. Ini pasti. Ini dah termaktub daripada seluruh elite wave itu dah termaktub. Dan kita sedang melihat satu trend yang menunjukkan pergerakan dia melengkapkan lengkap maksudnya pergerakan ni dah lengkap dan dia boleh menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5 tu anytime. Sebab dia dah lengkap 100%. Ini dekat S&P 500 ya. Okey. Kalau kita lihat kepada cerita di stokastik. Stokastik ni memberikan kita momentum. Kita dah ada satu lagi reset yang full di sini. Ini satu set. Jadi kita dah ada 1 dan 2. 1, 2. Maksudnya kita jangkakan ini wave 3. Satu set. Satu set. Okey, dan kita ada satu full reset dia dekat sini. Ya, dengan pergerakan dengan momentum. Jadi kita katakan, kita assume dulu ini adalah wave 4. Boleh tak dia berterusan? Boleh. Kalau trend, dia boleh berterusan. Okey. Now, soalan dia, adakah ini habis 5 sebab kita dah lengkap ataupun kita masih ada lagi pergerakan ke atas? Sebab itu saya duk cerita dari di sini lagi, indeks anda tak akan short. Sebab trend semasa tak habis lagi dan dia tak pernah ada bear market. Kalau kita ambil dekat weekly, tak pernah. Anda ceritalah COVID-19, anda ceritalah di Great Depression tahun 1920 lebih, anda ceritalah 85, anda ceritalah apa, dia tak ada bearish punya motif wave. Tak ada. Bearish punya motif 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Dia tak ada. Untuk super cycle ke bawah, dia tak pernah ada. Jadi, kita tak akan short untuk indeks. Ini maksud saya. Dia tak pernah ada. Ni tak cukup chart dia. Tetapi kalau kita lihat chart penuh untuk SPX, dia tak pernah ada bear market. Tak pernah untuk indeks. Dalam cycle ataupun super cycle. Tak pernah ada.
Mungkin dia 1, 2, 3, 4, 5 A. Dia tak ada 1, 2, 3, 4, 5 1. Untuk super cycle dan cycle. Dia tak pernah ada. Tak ada bear market untuk indeks. Pasaran saham. Tak ada. Dalam fractal yang lebih kecil, daily, minor, itu ada. Tapi dalam fractal yang lebih besar, cycle dan super cycle, dia tak pernah ada. Okey? Tak ada, tak wujud. Now, kita balik kepada cerita kita yang lebih kecil tadi. Cerita yang ini. Soalan sama ada dia dah habis 1, 2, 3, 4 dan 5 dan dia buat pergerakan ini untuk melengkapkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Itu satu possibility yang ada sekarang selagi high yang ini 11 tak break 10 ataupun 11 di bulan 11 pada starting daripada 2 minggu lepas selagi dia tak break ke bawah ini ke atas ni, kita masih katakan bahawa cycle ini masih wujud. Okey, selagi dia tak break structure di atas ini, kita katakan bahawa cycle ini masih aktif. Sebab apa kita masih lukis ke bawah? Disebabkan kalau kita katakan bahawa ini ke atas, cycle turun kat sini, jumlah lekuk dia hendaklah kiraan korektif. Faham tak no? Saya boleh jadikan dia motif. Tapi kita ambil higher probability dia, maksudnya nombor yang turun ni hendaklah 3, 7, 11 tambah 4. Kalau dia habis dalam kiraan lekuk ini dan rakan-rakan dia pun buat yang sama, dan kita katakan bahawa ini habis dan kita boleh ke atas. Masalahnya, kalau kita kira lekuk-lekuk yang turun ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah kiraan motif. Jadi kalau dia menunjukkan kiraan tu, kita masih katakan dia ke bawah. Tetapi bang, ni soalan yang saya terima pagi tadi, sebab tu saya tunjukkan benda ni. Pergerakan yang ini, kalau kita ambil di time frame yang kecil, kalau kita katakan pergerakan dia bermula dari sini, dan kita ambil daripada dua move ini, kita dapati bahawa dia punya Fibonacci melangkaui 1618. Ini dah lebih. Ini lebih 1618. Macam mana kita solvekan problem tu? Kalau kita ambil daripada sudut sequence, Sophie. Macam mana kita tak nak kita datang dengan kiraan elliott wave untuk katakan ini turun ke bawah. Macam mana kita nak buat dia? Kalau kita dapati struktur pertama ni, kita dapati dia lebih daripada 1618. Macam mana kita jadikan dia ke bawah? Saya boleh lukis ke atas, saya boleh lukis ke bawah. Cara dia adalah kita jadikan di sini sebagai satu struktur. Dua struktur, dan kita sedang menghabiskan struktur ketiga dia. Di mana sini kita jadikan 3 wave. Kita bahagikan dia kepada 2. Faham? Kepada 2 struktur ke atas. Jadi maksudnya, yang kita kira sebagai 9 tadi, kaedah dia adalah kita jadikan dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Ini B. Sorry, ini W. Ini X.
ini Y. Ada banyak cara lah untuk nak buat dia. Sama ada anda jadikan sini sebagai A, B, C, X, A, B, C, Y. Ada banyak cara kalau setakat elite wave. Dan itu adalah apa yang saya letakkan di sini. A, B, C, W dan A, B, C sebagai X. Saya jadikan dia, ada dua cara. Saya jadikan dia sebagai flat. Boleh tak Sufi? Sama ada banyak cara kalau setakat Elliott wave. Saya boleh pecahkan ini kepada dua wave ataupun saya pecahkan ini kepada tiga wave daripada belakang ni. Dan kita jadikan dia sebagai flat. Ada banyak cara. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Ada tiga cara saya nak lukis dia supaya dia ke bawah. Jadi kalau anda nak faham bagaimana saya menandakan cat, saya menandakan cat berdasarkan kepada market dynamic. Bukan hanya kepada Elliott wave, saya gunakan hukum dia untuk nak lukis. Kalau saya lukis ke atas, tak ada masalah. Saya lukis ke bawah, tak ada masalah. Sebab itu jangan trade cuma Elliott wave. Anda akan dapati dia adalah amat-amat subjektif. Seorang akan lukis lain, seorang akan lukis lain. Kita ambil dahulu satu view dalam market. Kalau view kita mengatakan ini ke bawah lagi, then kita akan lukis macam ni. Kalau view kita ke atas, saya boleh habiskan ini macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Ini B. Lepas tu, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini C. Lepas tu kita habis sebagai 4 dan kita naik ke atas. Kalau setakat Elliott wave, saya boleh lukis dia ke atas. Kalau setakat Elliott wave. Nampak? Kalau setakat Elliott wave, saya boleh lukis dia ke atas. Tak ada masalah pun. Tapi dia tadi, motif korektif kiraan tak. Selagi tak ada indeks yang break high dekat sini, kita katakan bahawa ini masih berlaku. Kita ada UK 100 yang dah menghampiri kawasan ini. Kalau dia break, then kita lukis ke atas. Kalau dia tak break, then kita masih katakan dia ke bawah. Ingat, kita ada kawan baik kita. Mana pergi kawan baik kita ni? Tak apa. Kita ada kawan baik kita, iaitu ini. Mana dia pergi ya? Okay. Kita ada benda ni berlaku semalam. Breakout dekat Apple. Kita ada breakout dekat Apple ni. Sama ada dia akan terus turun, naik ataupun turun. Sekiranya kita ada Apple yang terus naik, perhatikan malam ni, then indeks semua yang ini akan break high dia. Ini akan break high dia. Faham tak? Ini akan break high dia. Then kita akan ada Apple. Tengok dia punya correlation. Then Apple kat sini akan buat 1, 2. Dan kita akan ikut balik untuk long index. Boleh? Apple break high yang sama. Apple break that high.
break daripada high. Ini adalah high dekat ni. So kalau ini break dan naik ke atas pada malam ini, indeks US dan juga basically lain-lain, wassalam Rosdi, akan break high yang sama. US 100 akan dijangka akan break ini, US 30 akan break this high, US 500 akan break this high. Apa pun, anda tak pergi short index. Kalau index break high, then yen pay kat sini tak ada buat low dah. Ini tak ada dah. Ini tak ada dah. Okay, kita akan habiskan dia dekat kawasan sini. Ini dah terangkit. 1, 2, 1, 2, 3 kalau setakat elite wave. Tak langgar hukum. Santa Claus Rally. Tu menuju kepada Christmas lah. Ini apa yang Tian sebut tadi adalah benda berulang dalam market ke arah Christmas. Kita akan ada rally ke arah Christmas. Lepas tu market jatuh, orang tutup, orang keluar, orang tutup position hujung tahun. Tu benda berulang-ulang lah dalam tiap-tiap tahun. Idea kita dah habis kat sini ataupun kita masih ada ke bawah. Kalau EJ ni buat benda ni, EU buat apa? Waalaikumsalam Kimi. Kalau EJ buat benda tu, EU kita akan habiskan di sini. Dan kita ke atas. Ingat EU ni dah lebih daripada 1618. Jadi kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita habiskan macam tu kiraannya. Kalau setakat elite wave. Elite wave ada banyak cara nak lukis dia. Jadi kita akan katakan ini ke atas. Kalau itu berlaku. Kenapa kita masih lukis dia ke bawah? Sebabnya setakat ini kita tak nampak divergence. Sebab itu kita masih lukis ke bawah. Kalau flat, wave 5 dia, wave C dia kena ada divergence. H1, H4 dah nampak. Ini dah ada divergence. Ini dah ada divergence. Jadi kita boleh ambil divergence. Kalau setakat ini kita boleh lukis macam ni ya. Kalau setakat elite wave. Kalau setakat nak lukis elite wave, tak salah. Tak salah pun. Okey. Yang pastinya Mo Salah skor 1 gol malam tadi. Nak ke arah raya akan ada rally. Nak ke arah Chinese New Year kita akan ada rally. Itu benda biasa. So setakat ini view kita masih sama. Kita masih jangkakan ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, saya akan cari untuk US 30, US 500 kita tahu pergerakan semasa lengkap sampai 100%. US 30 belum lagi habis sebab ini boleh jadi wave 4. Boleh jadi wave 4 ini kat sini 4 ke apa ke tak peduli. Yang saya tahu kalau dia ke bawah 3 wave kita trade dia. 2-1 kan. Sempat Origi 1 gol kan header. Saya tengok all pagi tadi. Okey, jadi kalau dia buat 1, 2, 3, saya akan trade yang ini. Untuk US 30. Kita ada US 100 tak? US 100 sebab dia dah lengkap 100%. Jadi kita tak trade dia. Hala tuju dia ke mana? Ke atas. Sama ada dia akan buat yang ke bawah ni dah. Ke bawah ni sebelum naik lonjak ke atas. Ataupun dia break high ini dan buat wave 2 kat sini. Tengok ulangan. Apa barang? Kalau peminat dia tak tengok ulangan kan? Dia tak tengok ulangan. Kan? Jadi benda tu
Jadi kita akan lihat sama ada dia, kalau break ke atas 1, 2, 3 kita boleh trade. Tapi bukan untuk US 100, sama juga DAX dan juga US 30. Hari-hari cerita sama, saya tak dapat cerita lain. Sebab benda dia sama. Selagi dia tak break, kita katakan dia masih ke bawah. Kalau dia break bagus. Pullback kita buy. Sama je. Okay, so DAX dan juga US 30, kalau break, then kita tunggu pullback. Kalau tak break, dia turun ke bawah, kita trade di sini. Mentor minat, terpaksa migrate. Spur tu apa spur? Spur, spur. Spur tu sudu Sempat. Spur. Nanti saya Google apa spur. Spur. Bagus spur. Okey, jadi yang kita lihat adalah US 30. Saya ambil screenshot dia untuk ini. US 500 tadi. Okey, kita terangkan dekat ni nanti ya. Tottenham. Apa tu? Tottenham Hotspur. Nanti saya Google apa benda tu. Sudu. Kalau tak sudu, Liverpool dia. Saya tak tahu tim lain. Saya tahu Liverpool dia. Lain-lain saya tak berapa tahu. Tak ambil tahu. Sempat. Dia kalau membahas bahan, dia tak bahan alang-alang, dia bahan habis. Okey. Okey. Ini adalah kita punya US 500 ya. Okey. Sabar Pian, sabar.
Okay. Okey, ini US 500 ya. Ini US 500. Oops. Ini US 500. Cash. Okey. Dan salah satu komponen dalam dia, tengok all this correlation. Saya nak anda tengok all ke semua ni kawan-kawan dia. Semua bersatu padu berjaya. Macam Liverpool ni. Ini daripada ada 03, movement ini daripada 03. Jadi kita ambil. Okey, kita ambil daripada 03. Okey, benda yang sama. Ini adalah Apple. Okey. Itu adalah Apple.
Saya sekala buat benda-benda macam ni, anda akan lebih nampak apa kaitan market. Okey. Kita bincangkan dua ni dulu. Okey. Jadi seperti yang kita sebut tadi, movement semasa adalah bermula sejak daripada Mac 2020. Untuk Apple pun sama, sejak dari sekitar Mac 2020. Demam nak explain dekat programmer Idea semalam. Dia orang kena fahami Elliott Wave dahulu. Anda kena cari programmer yang faham Elliott Wave. Kalau cari programmer yang tak faham Elliott Wave, tak dapat Sufi. Sebab tu tanya programmer tu, dia trade ke tak? Tu soalan pertama. Dia trade ke tak? Dia tak trade tak apa, tapi dia kena faham Elliott Wave. Kalau tak faham, habis. Sebab tu nampak kenapa yang partner saya locate dengan benda ni. Kita nak cari programmer, faham, Sufi. Kalau tak, saya boleh bagi je, lagi simple kan. Okey. Movement semasa, reset pada bulan 9. Tengok benda-benda ni. Movement semasa dekat Apple, of course, Apple tu salah satu komponen dia. Reset sekitar bulan 9. Benda yang sama. Ini faktor time. Bukan buat auto counting. Kita buat correlation kepada sequence. Okey? Itu adalah yang sama. Nampak? Jadi kalau anda nak tarik Fibo untuk Apple, anda akan tarik dia kat mana? Benda yang sama. Daripada kawasan sini ke atas sini dan tarik ke bawah. Okey? Dan tarik ke bawah. Jadi kalau kita lihat kepada Apple punya ni, ini tak lengkap lagi. Jauh lagi. Jauh lagi. Soalan saya, kat mana anda nak lukis wave 3 untuk Apple? Ini satu, ini dua, sini wave 3 dia. Dalam ni, satu, dua, dia kena ada separation. Dia tak boleh ada yang bertindih untuk wave 3. Wave 3. Dalam ni kena ada separation. Jadi kita dapat buat wave 3 di sini. 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk internal dalam dia. Dari dalam ni kita boleh lukis wave 3 dekat sini. Ini wave 4. Dan Apple menghabiskan wave 1 di sini. Sini 1. Ini saya tunjukkan lebih kecil lagi lah. Macam mana nak keluarkan ni? Yang ini menghabiskan wave 1 di sini. Some sort of wave 1. Dan kita sekarang ni dalam wave 3. Ini 2. Dan ini ada 1, 2. Ingat tak extension yang kita cerita semalam? 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. RSI dia break high. Apple menunjukkan extension. Sekiranya Apple menunjukkan extension, anda jangka untuk indeks ni nak buat apa? Boleh tak dia buat satu lagi ke bawah ni sebelum naik? Boleh. Sekiranya Apple retrace pada malam ini ke bawah wave 2. Hanya jika itu berlaku. Kalau Apple meneruskan pergerakan dia dan ini akan break ke atas. Tak peduli. Apa pun, kawasan sekarang ni, anda tak buat apa. Anda tak buat apa. Saya sejak Isnin, kalau anda tengok balik apa yang saya duk kata, sejak Isnin kita dah katakan bahawa
pergerakan ini akan ke atas. Tapi kenapa saya tak trade dia? Pergerakan ini akan, kita bercakap mengenai benda tu dekat sini tau. Di sini. Kalau ingat, tengok balik Pian punya YouTube. Kita bercakap mengenai ni akan melonjak ke atas sejak Isnin. Sebab kawasan sini adalah korektif, adalah kiraan motif, dan kita katakan bahawa akan ada lonjakan di sini. Dan masih dijangka ke bawah sebab sini adalah kiraan motif. Okey. Kenapa saya tak buy dia? Sebab saya mengikut sistem. Kalau kita hentam sembrono, semua kita nak trade, anda mungkin untung yang ini, anda tak tahu whether anda boleh untung berpanjangan. Faham tak? Ya. Kalau setakat tahu dia nak naik ke turun, itu tak cukup. Kita tahu dia naik dan turun dan struktur berkenaan sesuai kepada sistem dagangan kita. Dan kita trade. Itu trading. Kalau setakat dia nak naik ke turun, kita dah ceritakan dia naik dari sini. Bukannya kat sini, oh dia nak naik. Tak, kita tak cerita benda tu. Kita cerita pasal dia nak naik dari sini. Betul tak, Pian? Sejak Isnin kan kita cerita daripada struktur di sini. Bukan dia turun ya, yang ini, yang naik ni. Kita bercakap dia nak naik dari situ. Kenapa kita tak trade dia? Sebab kita mengikut sistem. Itu bezanya sistem trading dengan main tekan. Kalau anda mengatakan anda ada teknik, anda tak tekan di sini. Anda akan tekan bila dia habiskan pergerakan itu. Kalau sistem 3711. Itu dia. Correlation dia sokong kan? Correlation daripada sudut kiraan sekuen, yes dia nak naik. Sebab nombor 5 ataupun 9 ataupun 13 tu habis. Memang dia akan naik. Tetapi kita tak trade dia sebab kita mengikut sistem. Sistem saya, sekiranya dia buat ke bawah ni, kita akan trade untuk US30 tadi ke bawah ataupun DAX ke bawah. Kalau itu berlaku. Kalau dia tak berlaku, dia break ke atas, benda sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break 1, 2, 3, kita long. Itu je. DAX dan juga kepada US30. Kalau dia break ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, bagus. 1, 2, 3, kita trade. Kalau dia ke atas macam tu, kita ada dua lagi yang akan buat yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break 1, 2, 3, kita long. AUD JPY ataupun CAD JPY. Apa? Okey? Ataupun CAD JPY. Benda sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break, then 1, 2, 3 kita trade. Kalau tak, kita masih ikut yang sama ke bawah. Boleh tak trade CAD JPY di sini? Boleh. Kalau dia break ke atas, kita trade di sini. Kalau dia ke bawah, kita trade di sini. Sekarang ni nak buat apa? Sekarang ni tak buat apa. Anda tuju dia ke atas. Anda tak pergi short dia. Kalau nak short, kalau indeks jatuh ke bawah, boleh? Anda jangan trade CAD JPY, anda jangan short AUD JPY. Anda short Euro JPY. Sebab ini breakout dalam 5 wave. Kita dah ada incomplete sequence. Ni soalan Sufi kan? Suluh ya. 2, kita dah ada sequence yang kita boleh trade. Maksudnya kita ada hala tuju dia. Dan breakout ini dalam motif count 5.
Jadi kalau dia buat 1, 2, 3, indeks tak break high dan turun ke bawah balik, ini anda short. Kalau indeks break high, ini boleh naik dan turun balik macam ni ya. Ataupun, tapi apa-apa pun ini anda tak trade. Dia ini akan lebih sideways. Kalau dia naik pun dia naik slow. Ini tak break high. Beza dia, kenapa ini list yang kita masuk untuk short, sebab dia tak break high. Ini tak break high. Sebaliknya, AUD JPY, dia trend, dia break high. Ini break high. Ini break. CAD JPY pun sama. High di sini break. Obvious. Jadi kalau dia break ke atas, kita trade dia. Kalau dia turun ke bawah, kita trade dia. Tak kisah. Mana-mana tempat dia pergi ya. Kalau dia break high ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, break high di sini, 1, 2, 3, kita trade di sini. Kalau dia turun ke bawah, kita trade di sini. Kalau dia turun ke bawah, itu adalah SPX dan lain-lain turun ke bawah. Kalau dia break ke atas, itu adalah SPX dan lain-lain indeks break ke atas. Boleh. Kalau dia tak break high, indeks break high. Ni saya bagi satu lagi ya. Sufi, kalau indeks break high, SPX, US 30, apa semua tu break high, boleh tak saya trade kalau ini buat 1, 2, 3, 4, 5, tapi tak break high dan dia buat 1, 2, 3 yang obvious. Boleh tak saya trade kat situ? Pian. Boleh tak saya trade dia dekat situ? Kalau dia tak break high. Kimi, boleh tak? Kalau dia tak break high. Okey. Dua fraktal, okey. Ini adalah satu sistem yang saya pecahkan daripada 3711. 3711 anda kena dua fraktal. Ini adalah satu lagi sistem yang saya pernah kongsikan dahulu, iaitu penggunaan penggunaan channel. Sekiranya dia tak break dan price stay dalam channel yang sama, maksudnya ini bermula dari sini dan price ni remain dalam channel yang sama dan penurunan 1, 2, 3 tu tak break trend line, saya trade. Tapi bukan 3711, itu adalah teknik channeling. Faham? Syarat dia, ini kena 5 wave. Hanya jika indeks break. Kalau indeks tak break, anda tak buat dia. Untuk yen pair. Boleh? Itu channeling. Silver. Kenapa saya cari silver di sini? Sedangkan ini tak break. Saya cari silver di sini. Tapi itu bukan 3711. Itu bukan 3711. Saya nak supaya ini tak break. Tapi nampaknya macam dia dah break. Kalau dia break, saya tak buat. Ini.
Ini dia punya correction sekarang ni dah break. Kalau dia break saya tak buat. Ni maksud saya. Hai. Ini break. Kalau dia tak break, then saya buat. Ingat saya kata saya nak trade dia kan, tapi ini break, jadi tak dapat. Okay. Kalau dia tak break, then saya trade. Tapi nampaknya dia break, jadi tak dapat nak buat apa. Maksudnya kita jangkakan satu lagi dan ke bawah lagi untuk dua ni. Itu sebabnya saya kalau kita ada untuk indeks yang break, then sekiranya AUD JPY ni naik ke atas dalam 5 wave, 3 wave di sini anda boleh trade. Kalau indeks break ke atas 1, 2, 3, 4, 5 dia kena 5. Dan 1, 2, 3 selagi dia tak break dia punya channel AUD JPY, CAD JPY, selagi dia tak break dia punya channel. Macam ni anda tak dapat lukis channel. Sebaliknya untuk CAD JPY tadi anda boleh lukis channel. Ini dapat lukis channel. Dan buat channel ke atas. Itu anda boleh lukis channel. Jadi dijangkakan dia akan bergerak dalam channel. Hanya jika indeks break ke atas. Kalau tak, anda tak buat. Itu channel. Boleh? Okey, so kita berada dalam situasi yang menarik dalam pasaran. Adakah kita akan melihat high di sini break atau tak? Ya. Perhatikan kepada Apple, whether Apple akan buat pullback ataupun meneruskan pergerakan semalam. Sekiranya Apple meneruskan pergerakan semalam, high di sini akan break. Sekiranya high di situ akan break, saya akan cari untuk long. Benda yang sama, iaitu saya akan cari untuk long US 30 cash dan DE ataupun GER 40 cash untuk Germany. Sekiranya dia pullback pun benda yang sama. Breakout pun benda yang sama. Boleh? Sekiranya dia break ataupun dia tak break, dia pullback balik, dua-dua ni masih hidup. Sebab dia punya structure sejak daripada bulan 9 tahun lepas tak complete lagi. Kalau dia complete, kita tak trade dia. Okey. Kalau dia break, selain daripada kita tunggu indeks kat bawah, sementara indeks ke bawah tu, anda boleh trade untuk EJ short. EJ untuk short pula. Kalau dia break, bukan EJ short, AUD JPY dan CAD JPY untuk long. Dan ini applicable kepada kedua-dua structure. Ya, sama ada break atau tak break, 4 benda ni masih hold. Kalau dia tak break dan turun ke bawah, tak break, kita ada Euro JPY yang anda boleh short untuk hedging. Di mana kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan selepas tu kita ada break dalam 1, 2, 3, 4, 5 yang tak complete lagi. Ya.
So, sekiranya dia membuat correction 1, 2, 3, anda boleh cari untuk short. Hanya untuk EJ. Ya. Yang satu lagi, ini untuk EJ untuk yen pair. Satu lagi adalah AU dan juga NU. Kalau tak break, benda yang sama, short untuk H. Struktur yang sama, short untuk H. Tiga benda ni yang anda boleh cari. Sekiranya tak break. Sekiranya dia break, anda boleh trade 4 ni. Yang ini akan habis bila US 30 sampai equilic, GER 40 sampai equilic, AUD JPY sampai equilic. Maksudnya penurunan di sini sampai kat sini. Kalau dia tak break. Boleh? Jelas? Lain-lain anda stand on the side. Lain-lain tak ada. Lain-lain. Kalau GJ bang, GJ tak ada. Minyak bang, tak tahu. Kalau minyak kat bawah lagi. Kalau minyak kat bawah lagi. Minyak ni obviously structure ini complete. Itu minyak. Obvious sangat dia dah habis. Ini break. Obvious. Kita ada 3 set. 3 set price reset. 3 set price reset. Maksudnya kita ada wave 1, wave 2, wave 3. Ataupun 1, 3 dan 5. Kalau letak macam ni faham sikit kot. 1, 3 dan 5 complete. Kita ada divergence, divergence. Kita ada divergence. Kita ada divergence. Kita sedang ini tak ada divergence, tapi divergence kecil dia ada divergence. Boleh tak jadi wave 4 di sini? Boleh. Dan kita continue ke atas. Kalau indeks break ke atas, ini adalah wave 4. Ini wave 3. Kalau indeks break ke atas. Nampak? Copper pun sama. Semua tunggu, tengah tunggu. Everything tengah tunggu. GA, GN menunjukkan masih ada a bit more kelemahan US dollar. Satu ada nampak euro US dollar sedang melantun sekarang. Sedang membuat lantunan ke atas sekarang. Sini akan ada 3 wave. Ini seperti kita cerita semalam. Sebelum tu, X kita kat sini. Break tak ada apa. Masih X. Okay. Everything seperti yang kita tandakan. Tak ada kejutan dalam market. Benda yang kita dah jangka. So, it's very clear. Kita tunggu benda-benda ni. Kalau break, then kita tunggu pullback untuk long balik US 30, long balik DEX, long AUD JPY, long GBP JPY. Kalau dia tak break, anda akan trade euro pair dahulu, iaitu euro JPY. Jangan trade AJ, CJ, GJ, short, tak ada. Anda akan hedge untuk EJ ke bawah, wave B di sini. Ini A, wave B di situ. Benda yang sama, AU dengan NZD US dollar, structure yang sama. Ini breakout 5 wave. AUD US dollar, breakout 5 wave. Jadi equilic dia bawah ni. Benda sama. Jadi B kat sini kita trade. Anda cuma boleh trade wave B tu sekiranya indeks break. Indeks tak break. Kalau ada trade kat sini kan. Ada trade kat sini. Dan dia hit 1618. Anda kena stop loss. Apa maksud dia?
Apa maksud dia? Hedge saya cuma, ini hedging punya ni sebab trend dia ke atas. Ini hedge sebab kita ada set up di time frame kecil. Jadi kita boleh trade. Saya bukannya refer kepada portfolio. Saya refer kepada set up kat situ. Saya tak nak campur-campur. Sekejap saya cakap portfolio, sekejap saya cakap pada ni. Kalau saya ni, kita tak habis topik kita. Tu hedging punya entry. Tu. Kalau dia kena 1618, index breakout ke atas. Jadi anda tak pergi degil. Tak apa, nanti Zul kata dia ke bawah. Tak ada. Itu risiko dia. Faham? Apa pun anda nak tengok clear 3 wave. Ini tak nampak clear, nampak satu kan. Saya lukis ni macam ni. Lepas tu ke atas lagi. Baru dia turun. Itu AU. Saya rasa salah satu saya dah lukis kan. NU kot. Saya lukis. Apa entah saya lukis, saya pun tak ingat dah. NU, GU. Macam ni lah. Ke atas. Sini akan, tapi ini macam terus, ni akan ada A, B, C. Itulah dia. Okey. Ada soalan khusus pasaran? Ada apa-apa instrumen? Itu maksud hedge kat situ, Fia. Maksudnya kita, ini trend dia ke atas. Hedging di sini sebab kita ada set up untuk 2 fractals. Sini adalah satu. Kita dah ada set up 1 fractal. Ini break, kita buka 2 fractal punya set up. Jadi ini hedging. Tu maksud hedging kat situ. Sebab dia ke atas. Tapi kita ada set up untuk sell. Dan kita masih katakan bahawa US dollar masih ada satu lagi kekuatan sebab UJ ni masih ada lagi ke atas. Masih ada lagi ke atas. Untuk UJ, sorry. Untuk UJ ni masih ada lagi ke atas. Itu sebab dia. Okey? Okey, kalau tak ada soalan, kita break dahulu. Kita start awal sikit tadi ya. Kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini ya. Jadi chart-chart semua saya dah update. Chart yang tak perlu update, saya tak update. Contohnya macam GU ni, tak payahlah kan. Tak perlu, saya boleh letakkan ini 1, 2, tak payahlah. Berarti masih ikut cycle tahunan US dollar dan belum buat new cycle. Yap, belum lagi. Untuk dolar masih yang sama. Untuk dolar masih yang sama. Masih yang sama. Ini wave 2. Belum sampai, belum start. Kita cuma tahu bahawa ini habis kalau dia break. Tapi apa pun, sini kita nampak motif. Kita masih ada few seperti GU yang tak lengkap lagi. Okey, kita break dahulu, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita simpulkan apa yang kita sedang lihat semasa ya. Okey, jadi kita ada pergerakan indeks yang membuat lantunan sentimen pasaran lebih positif kepada Omicron variant, di mana dilihat impak dia kepada pesakit nampaknya terkawal. Sekiranya itu berlaku, dan kita mungkin tak akan ada lebih banyak restriction daripada sudut movement dan tidak mengganggu ekonomi. Itu yang sedang berlaku sekarang lah. But setakat ini pergerakan pembetulan yang berlaku sejak daripada 2 minggu lepas nampaknya belum lagi dibuktikan dia habis. Hampir kita ada US 500 yang menuju ke arah atas. Tetapi the thing is, dia punya kiraan dia punya sequence ataupun siri pergerakan dia yang jatuh di sini
dia jatuh dalam kiraan motif. Itu sebabnya kita masih katakan ke bawah. Kalau dia jatuh dalam kiraan korektif, mungkin dia dah habis. Disebabkan jumlah-jumlah lekuk sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 itu adalah kiraan motif. Jadi kalau kita ada motif diikuti oleh korektif dan kita akan ada motif balik ya. Jadi setakat kalau untuk Elliott wave saya jadikan ini sebagai flat pun boleh. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C sebab ini obviously adalah satu motif. Ataupun anda boleh je jadikan dia sebagai W, ini A, ini B dan kita sedang menghabiskan C. Ini X dan lepas tu kita turun balik ke bawah. Kalau setakat Elliott wave. Nampak? Ataupun jadikan ini A. Sini some sort of extension 1. Nampak tak? Ini some sort of kiraan 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 extend. 2, 3, 4, 5. Ada banyak cara dia. Kalau setakat Elliott wave. Tak langgar hukum pun. Ambil buku apa pun dia tak langgar. Okey. Sini A, B, C. Jadi dia tak lebih 1618. Nampak tak? Kalau setakat Elliott wave. Apa pun anda tak trade di sini. Anda tak buat apa di situ. Itu sebab dia. Kalau dia break, then kita interested kepada indeks. Kalau dia tak break, then kita tak interested. Dan apa yang kita sedang perhatikan dan tunggu untuk nak berdagang adalah sekiranya dia turun ke bawah, dan kita akan trade US 30 DAX apabila dia lengkapkan pergerakan ke bawah. US 30 dan DAX. Dan juga AUD JPY serta CAD JPY apabila dia lengkapkan pergerakan ke bawah. Itu sekiranya dia turun balik ke bawah dan tak break. Okey. Sekiranya dia tak break dan turun ke bawah, sementara tunggu setup yang 4 ni, anda boleh pilih dua instrumen. Satu daripada Yen Pair, kita ada Euro JPY. Dan satu lagi sama ada AUD US dollar ataupun NZD US dollar untuk short. Itu adalah hedging punya entry. Sekiranya tak break. Kunci break atau tak break adalah kepada Apple yang dah membuat higher high. Sekiranya Apple meneruskan pergerakan ke atas, then kita akan ada breakout. Sekiranya Apple tak meneruskan pergerakan ke atas, then kita tak akan ada breakout. Apple turun balik ke bawah, then kita akan ikut yang ini. Kita trade yang ini dahulu. Faham? Jelas? Jelas apa plan kita? Boleh? Dia ada masa. Dia ada masa. Tak perlu duduk tercongok tengok satu. Boleh reput kita buat benda tu. Boleh reput jadinya. Clear kan? Saya harap ini amat-amat clear. Sekarang ni saya tunjukkan application direct. Dia trade plan dia simple tau. Trade plan dia clear. Apa nak buat, apa instrumen, apa nak masuk, kat mana stop loss, kat mana hala tuju, kat mana tempat TP, bagaimana nak mengurus. That's the beauty of sistem ini. Itu kekuatan dia. Kita jelaslah apa nak buat. Okey. Apa kumpulan instrumen, hala tuju, apa yang dilihat, mana yang nak trade, mana yang tak pegang, apa yang ditunggu, satu-satu. Kalau ini berlaku, kita akan price tu bagi tahu kita apa nak buat. Kita tak ada memandai, pergi cerita, okey, ini nak cut rate, ini nak naik rate, ini nak naik rate, China tengah turun rate. China turunkan reserve rate ratio dia. Kenapa yuan melonjak?
cerita pada saya. Kenapa Yuan melonjak? Oh, fixing pagi tadi. Macam mana kita nak tahu fixing dia ni? Apa pun, kita trade kepada structure. Tapi saya ikut apa cerita fundamental semua. Saya tahu. Saya ikut cerita dia. Tapi adakah saya trade dia? Tak. Trade saya gunakan maklumat fundamental tu dalam charting saya. Itu yang saya buat. Instead of kita tahu. Kita tak tahu. Chart tu bagi tahu. Kita cuma ikut sistem kita untuk baca chart dan translatekan informasi yang ada dalam chart tu kepada apa cerita market. Itu kita buat. Dia naik. Kenapa tak trade? Sebab kita ikut sistem. Sistem kita kata belum. Kalau dia break, then kita trigger. Kalau tak trigger. Jadi tak adalah kita terkejar. Kenapa jatuh, kenapa naik? Entah. Sebab tu saya, bila orang tanya kan, kenapa dia jatuh? Sebab US punya ni? Entah. Sebab orang sell. Simple je. Faham tak? Kenapa dia naik? Sebab orang buy. Oh, news tadi dia naik ke bang? Entah. Orang buy dia kot. Saya jawab macam tu je. Malas dah. Nak terangkan ni tak payah. Saya simple. Kenapa dia naik? Orang buy. Lagi ramai buyer, kurang seller. Faham? Lagi banyak buy punya order. Bukan buy ni bukan lagi banyak buyer daripada seller. Sebenarnya bahasa dia buying position yang transacted lebih banyak dan next price discovery ke atas sebab seller ada di atas lagi Kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Sebab orang buy, sebab orang sell. Itu je. Itu je. Okay, now kita sambung perbincangan kita kepada structure market Jadi kita dah bincangkan mengenai apa itu trend bullish, bearish dan sideways market. Kita dah ceritakan mengenai motif wave. Kita dah ceritakan mengenai motif wave 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah ceritakan mengenai extension, sama ada extension 1, 2, 3, 4, 5. Ini extension 1. Ini extension 3. Dan ini extension 5. Okey. Dan biasanya anda akan nampak extension 1 apabila kita ada satu peristiwa yang mengejutkan pasaran. Dan selepas tu reaksi pasaran amat besar. Pantulan balik. Itu adalah extension 1. Yang kita sedang jangka untuk indeks sekarang. Maksudnya wave 3 nanti agak ke metode. Wave 3 kat sini nanti. Wave 3 kat sini nanti sekiranya berlaku macam tu. Wave 3 dekat sini nanti akan cute sikit. Tak adalah laju sekali. Itu wave 1 keseluruhannya. Dia tak klik bila fundamental saja and remove market. Tahu-tahu market dah price in. Itulah. Kalau tak duk cerita price in. Tapi tahu apa jadi. Jangan trade dia. Jangan trade dia. Mau explain entah habiskan berapa gelas air minum pun takkan faham-faham. Tak. Dia adakah fundamental tak bagus? Bagus. Perlu tahu. Kalau tanya saya, yes, perlu tahu. Tapi kalau nak trade dia, perlu tak saya tahu? Yes and no. Fahamkan fundamental kepada benda yang anda trade. Itu je. Anda trade euro. Kalau saya tanya, euro start diguna pakai dalam pasaran pada tahun berapa? Kalau itu tak tahu jawab, tolong pergi Wikipedia balik. Itu salah orang yang explain. Ada betulnya, Pian. Kalau ikut, kalau bagus, dia boleh explain dalam 2-3 minit. The thing is, apa yang saya buat dalam fundamental adalah saya letakkan facts and saya letakkan figure. Kalau GDP, saya explain menggunakan figure.
Saya tak explain dia sebabnya ada banyak komponen. Anda cerita GDP mana? GDP sendiri ada banyak jenis tau. Faham tak? GDP sendiri ada banyak jenis. Hadir, Waalaikumsalam, Roslan. Lewat Roslan hari ni. Kalau setakat GDP, kita ada banyak GDP. GDP apa anda nak cerita? Kalau cerita inflasi, ada banyak jenis inflasi. Anda nak cerita inflasi mana? Jadi mana satu? Saya tahu CPI je bang, habis. Dia ada PPI, dia ada banyak lagi ya. Kalau setakat inflasi. Spending apa semua tu, kalau data pekerjaan ada banyak. Mana satu yang anda nak tengok? So, benda-benda ni lah. So, bagi saya, apa pun, fahamkan fundamental benda yang ada. Contohnya macam US 500. Macam sekarang, US 500. Apakah bila dia start, apa syarikat-syarikat dalam dia, tak perlu tahu sampai 500. Apakah dia punya derivatif, tahu benda-benda asas ke dia. Yes, itu masalah satu Sunbi. Bila anda cuba untuk nak, yes, anda boleh katakan, okey, ini COVID-19. Ini COVID-19. Tetapi macam mana kita nak trade dia? Hai, Oman. Macam mana kita nak, yang penting kepada kita sebagai trader, kita nak trade dia. Itu yang penting kepada kita. Kan? Kalau cerita COVID-19, semasa bulan 3, kan? Dan lonjakan ini berlaku bulan 4, US 500, tak payah ceritakan US. Anda sendiri pada waktu itu nak buang sampah pun mas sampai 5. Faham tak? Semua kita, kalau kat Malaysia, kalau anda ikut undang-undang, bulan 4 tahun 2020, anda sedang tengok Netflix. Kalau ada Netflix, betul tak? Saya start main, tak COC belum. COC kemudian. Waktu tu, nasib baik aku tak tengok cerita Korea. Kalau tak, dah kuning rambut. Kalau cerita fundamental. Okey. Kalau tak, dah kuning rambut. Dah merah. Kalau tak kuning, merah, hijau. 3 je color dia. Okey. Tak semestinya tengok Korea kena berkala tu. Ada peminat Korea. Sufi tu peminat Korea. Okey. Jadi ini adalah lazimnya bila anda nampak reaksi daripada satu news yang konda-kondi. Main konda-kondi. Tahu sangat tu. Mobile Legends. Yelah. Adakah COVID-19 hilang waktu tu? Tak. Tapi kenapa market naik? Oh, Fed. Fed kan. 03 Fed start kan. Jadi Zul K-pop. Pengsan gitu. Tiba-tiba jangan terkejut besok kan. Purple rambut dia. Purple tak nampak lagi. Dia pink. Rambut pink. Nak ambil air semayang pun fikir banyak kali. Okey, so apa? Kita dah bincangkan benda-benda ni. Tapi hanya untuk cuci mata. Cuci mata tak apa sendiri. Jangan kalau